Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Azaria Tagaya. Buletin pagi 8 Januari, tajuk utama hari ini. Penghidap strok rentung dalam kebakaran. Rakyat Malaysia terkandas di Krabi dibenar pulang ke tanah air buat sementara waktu. Salam sejahtera. Bantuan kerajaan bukan jaminan untuk menangani masalah kemiskinan yang membelenggu nelayan dan petani. Sebaliknya, Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata golongan terbabit perlu berusaha dan mengubah cara pengurusan pertanian yang diceburi selama ini. Kita mesti sanggup dan bersedia untuk mengubah cara-cara kita. Kalau kita kekal dengan cara-cara lama, kita akan kekal dengan kemiskinan kita. Tetapi kalau kita sanggup mempelajari cara baru, menggunakan cara baru dan menambah punca-punca pendapatan kita, maka kita tidak lagi akan kerap kali bergantung kepada bantuan-bantuan. Perdana Menteri berkata demikian selepas menghadiri Majlis Ramah Mesra bersama warga tani Terengganu di Dewan Majlis Daerah Marang semalam. Ia adalah atur cara terakhir lawatan kerja beliau ke Terengganu. Menurut Perdana Menteri, kemiskinan secara tradisi membelenggu petani di negara ini sukar ditangani kecuali golongan terbabit mengubah sistem pengurusan mereka. Petani juga katanya perlu bijak menggunakan masa dan mempelbagaikan sumber pendapatan. Katanya antara punca kemiskinan dalam kalangan petani disebabkan saiz ladang diusahakan adalah kecil. Kaedah itu perlu diubah dengan cara menggabungkan kawasan pertanian bersaiz kecil menjadi ladang serta diurus secara profesional. Rakyat Malaysia yang terkandas di Krabi, Thailand selepas terbabit kemalangan, Abdul Wahab Yahya, 56 tahun, dibenarkan pulang sementara ke Malaysia oleh Mahkamah Krabi. Anaknya Hasanah Abdul Wahab, 34 tahun, berkata permohonan ayahnya untuk pulang sementara ke tanah air diluluskan selepas mendapat sokongan kerajaan Malaysia. Menurutnya, kes berhubung kemalangan ayahnya masih belum selesai dan geran tanah miliknya masih berada bersama pihak mahkamah sehingga kes selesai. Abdul Wahab dijangka pulang ke Malaysia pada 10 Januari dan akan kembali ke Krabi selepas menerima rawatan. Abdul Wahab sebelum ini dilaporkan terkandas di Krabi, Thailand selepas motosikal ditunggangnya bersama isteri terbabit dalam kemalangan ketika bercuti di pusat peranginan itu hingga menyebabkan seorang pejalan kaki warga Thailand maut. Rentetan itu, Abdul Wahab cedera di bahagian mulut dan perlu menjalani pembedahan untuk membuka jahitan dan skru di tulang pipinya. Susulan keluarga mangsa menuntut pampasan berjumlah RM200,000 sebagai ganti rugi. Abdul Wahab perlu menghadapi proses perbicaraan di mahkamah dan berdepan kesukaran meninggalkan Thailand. Seorang penghidap strok ditemui rentung di kediamannya selepas gagal diselamatkan dalam kebakaran di Jalan Keembung 18 Taman Johor Jaya petang semalam. Mayat mangsa Krishnan, anak lelaki Subramaniam, 55 tahun, ditemui kira-kira jam 6.30 petang selepas api berjaya dipadamkan. Mula-mula buka dua aliran, satu naik terus tingkat satu dan satu kita buat pemadaman daripada luar. Apabila kita naik atas, kita dapati orang mangsa lelaki India berumur 55 tahun terrentung, hanya tinggal bahagian badan sahaja. Dan kita membuat kerja pemadaman dan apabila api padam pada jam lebih kurang 6.45 kita bawa mangsa keluar untuk diserahkan kepada polis untuk Katanya api turut merebak ke kediaman bersebelahan dan menyebabkan 15% kerosakan di bahagian atas. Ketika kejadian, terdapat 4 ahli keluarga termasuk isteri dan 2 anak mangsa berada di dalam rumah. 2 jentera bomba, sebuah EMRS dan 20 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Tebrau dan Johor Jaya dikerah ke tempat kejadian sejurus menerima panggilan kecemasan. Mangsa diserah kepada pihak polis untuk dibawa ke Hospital Sultan Ismail bagi proses bedah siasat. Jumlah kerugian dan punca sebenar kebakaran masih dalam siasatan.
Dan dalam kes lain, seorang lelaki maut manakala seorang lagi cedera selepas dihempap runtuhan dinding konkrit rumah di Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Kejadian berlaku ketika mangsa dipercayai sedang melakukan kerja merobohkan dinding rumah berkenaan di Taman Seri Rambai kira-kira jam 3.17 petang semalam. Mangsa Chiam Meng Kuang, 64 tahun, maut di tempat kejadian, manakala seorang lagi berusia 40-an masih dirawat di Hospital Bukit Mertajam. Menurut pihak Balai Bomba dan Penyelamat Perda, sebaik tiba di lokasi kejadian, anggotanya mendapati seorang mangsa masih tersepit di bawah runtuhan dinding konkrit. Mangsa yang tersepit tidak sedarkan diri sebelum dikeluarkan dari bawah runtuhan. Difahamkan kerja meroboh rumah itu dilakukan bagi tujuan projek tebatan banjir. Dua lelaki bersenjatakan pistol menyamun sebuah kedai runcit dan melarikan sejumlah wang tunai. Kejadian berlaku di Taman Desa Kundang, Rawang, Selangor kira-kira jam 4.40 petang semalam. Siasatan awal mendapati suspek meluru masuk ke premis itu sebelum melepaskan satu das tembakan amaran bagi menakutkan pekerja. Suspek kemudian mengambil sejumlah wang tunai di kaunter bayaran sebelum melarikan diri dengan kenderaan yang diletakkan di luar kedai. Tiada pekerja atau pelanggan cedera dalam kejadian itu. Sepasukan polis ditugaskan ke lokasi kejadian bagi mengumpul bahan bukti termasuk mendapatkan kesan cap jari dan menemui satu kelongsong peluru di dalam kedai. Jumlah kerugian masih disiasat. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan menempatkan alat timbang mudah alih di Cameron Highlands bagi memudahkan penguatkuasaan dijalankan jabatan itu terhadap pemilik kenderaan perdagangan. Menteri Pengangkutan Anthony Loke Siu Fook berkata, tindakan berkenaan dilakukan selepas menerima aduan daripada petani yang terpaksa pergi ke stesen timbang di Tapah atau Karak untuk menimbang muatan yang dibawa sekiranya operasi dijalankan JPJ. Apabila kita membuat sebarang penguasaan, lori-lori daripada Cameron Highlands ini tidak perlu beralih ke stesen timbang yang mungkin terletak jauh dari Cameron Highlands. Mereka boleh terus ditimbang melalui alat timbang budak alih mobile. Jadi ini akan memudahkan pemilik lori untuk ditimbang, tetapi kita haraplah semua pemilik kenderaan ini cuba untuk jangan cuba melebihi had yang dibenarkan. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas mengadakan mesyuarat bersama JPJ Gua Musang, Raub, Simpang Pulai dan Cameron Highlands di pejabat JPJ Cameron Highlands. Turut hadir Ketua Pengarah JPJ, Datuk Seri Syaharudin Khalid. Terdahulu, Lok mengadakan sesi dialog dengan petani dan industri pelancongan Cameron Highlands di sebuah resort bagi mengetahui permasalahan dihadapi mereka. Untuk berdialog dengan pengusaha-pengusaha yang betul hari ini sedang nak Dalam pada itu, JPJ juga akan mengambil tindakan segera terhadap aduan pengusaha pelancongan di Cameron Highlands mengenai kewujudan kereta sapu yang diusahakan oleh warga asing. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata beliau telah meminta jabatan berkenaan melaksanakan operasi serta-merta terhadap kegiatan itu. Jelasnya sebelum ini JPJ tidak pernah menerima maklumat mengenai wujudnya kereta sapu dijalankan warga Bangladesh. Pihaknya memandang serius perkara itu sebaik menerima aduan berkenaan. Kereta sapu memang tidak dibenarkan. Di mana-mana tempat pun kalau kereta sapu itu kita akan mengambil tindakan. Cuma di Cameron Highlands ini satu yang saya difahamkan oleh pengadu tadi bahawa ada pula orang asing yang membawa kereta sapu ini. Terdahulu, Lok turut mengadakan sesi dialog dengan petani dan industri pelancongan Cameron Highlands. Pihaknya mengalu-alukan permintaan pengusaha pelancongan untuk menjadikan kenderaan pacuan 4 roda sebagai kenderaan membawa pelancong. Perbincangan bagi menaik taraf Kolej Yayasan Pelajaran Johor KYPJ sebagai sebuah Universiti Johor kini masuk peringkat kedua. Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik berkata perbincangan kini lebih kepada soal prinsip serta dasar penubuhan universiti berkenaan. Daripada sekolah, kita juga terdapat pusat-pusat matrikulasi, institut perguruan tinggi, universiti-universiti, politeknik dan lain-lain, college community. Jadi perbincangan seperti ini perlu berlaku dan bukan sekadar di negeri Johor, malah di negeri-negeri lain di seluruh Malaysia. Kita berharapkan persefahaman seperti ini akan membuahkan
hasil yang lebih baik di masa depan dalam sektor pendidikan. Kita juga tadi membincangkan tentang perancangan Kerajaan Negeri Johor untuk menubuhkan Universiti Johor, dan juga kita ada membincangkan untuk kempen dekat agak panjang di antara pihak. Beliau ditemui selepas mengadakan kunjungan hormat kepada Menteri Besar Dato' Osman Sapian di Kota Iskandar. Kerajaan Johor sebelum ini bersetuju menaik taraf KYPJ sebagai College University dalam usaha membantu anak negeri melanjutkan pelajaran. Yang mana kita tahu di Johor selain daripada sekolah, kita juga terdapat. Selepas 3 tahun, penduduk kampung Padang Jawa di Selangor berdepan masalah rumah dan tanah kediaman. Akhirnya kemelut melanda mereka dengan tuan tanah menemui jalan penyelesaian. 170 orang pemilik tanah di kampung itu bersetuju menandatangani surat perjanjian menerima pampasan sebanyak RM7,000 untuk mengosongkan rumah mereka. Bagaimanapun, buat masa ini mereka turut dibenarkan menyambung sewa yang perlu dijelaskan kepada pemilik tanah selama setahun. Sebelum ini, kesemua 170 orang penduduk diarah keluar dan mengosongkan kediaman mereka bermula dari tapak 626 sehingga tapak nombor 1416 di Kampung Padang Jawa. Difahamkan kampung ini wujud sejak 1974. Namun pada tahun 2012, deretan lot yang mengandungi 170 unit rumah ini dibeli oleh pemaju Ehsan Bena bertujuan untuk menaik taraf perumahan di kawasan berkenaan. Bagaimanapun, penduduk membantah untuk meninggalkan kediaman mereka apabila diarah berbuat demikian. Masing-masing kemudian mencapai kata sepakat apabila penduduk bersetuju memeterai perjanjian dengan pemaju selaku pemilik tanah terbabit. Kita memang sudah ada satu perjanjian penyelesaian dengan mereka. Bila mereka pindah keluar, akhir tahun ini pampasan akan disalurkan kepada peguam mereka. Peguam mereka Dato' Kamsiah. Peguam mereka yang mewakili mereka, pampasan akan dibayar kepada peguam mereka dan peguam mereka akan salurkan kepada mereka. Jumlah dia 7,001 keluarga. Penduduk berharap Kerajaan Selangor segera menyelesaikan masalah kediaman mereka. Harapan saya pagi ini adalah memohon jasa baik YB Noliza Talaha, iaitu Menteri Perumahan Negeri Selangor, bolehlah tolong kami rakyat Padang Jawa untuk selesaikan masalah rumah yang masih belum kami polehi. Di mana tahun ni kami masih menyewa, bukan hak kami. Kalau boleh YB boleh tolong kami untuk selesaikan masalah rumah Selangorku bagi penduduk-penduduk saya, walaupun dapat sewa beli sekalipun, itu akan menjadi hak milik kami. Jadi saya mengharap YB Noliza Talaha boleh membantu kami untuk menyelesaikan masalah rumah Selangorku ni secepat yang mungkin dalam tahun 2019. Saya mohon jasa baik YB. Tempoh diberikan kepada penduduk untuk mengosongkan kediaman mereka selewat-lewatnya akhir tahun ini.